apakah perbezaan di antara zat Allah dan sifatnya? Kan soalan tadi. Itu kita kembali kepada makna alam dalam isyarat tadi. Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan yang mempunyai alam, Tuhan yang memiliki alam, Tuhan yang menjadi ataupun yang menciptakan alam. Tempat kita maunya Allah itu Rabb, alam itu marbub. Kalau diartikan Rabb dengan makna Khaliq, alam adalah makhluk. Kalau diartikan Rabb makna Malik, yang mempunyai, alam itu mamluk, kepunyaan baginya. Kalau diartikan Rabb yang mencipta, mana alam itu ciptaan Allah. Baik. Apabila sebut alam, banyak artinya. Kemudian jumhur ulama mengatakan alam itu ialah ma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Kemudian dihurai pula artinya, kana kima maksudnya ai kullu mawjudin, setiap yang ada, siwa zatillahi wa sifati. Itu makna alam. Setiap yang ada selain daripada zat dan sifat Allah, semuanya panggil alam. Lepas itulah kita nak contohkan seperti apa. Termasuklah kalau kita cara umumnya, alam dunia melengkapi alam akhirat. Semua alam ini. Apakah nak bila jenis lain pula? Langit, bumi, aras, kursi, alam. Bulan, bintang, matahari, manusia, jin, malaikat, alam. Masuklah dalam takrif tadi. Definisi ke sini panggil kan? Masuklah dalam definisi dia tu. Apa alam? Ma siwallah. Itu secara mudah. Cara huraian, ma barang arti setiap yang ada. Semua yang ada selain daripada Allah. Hurai lagi, semua yang ada selain daripada zat dan sifat Allah. Semua alami. Masuk dalam umum ayat Rabbil Alamin. Tu kata kita baca Fatihah hati meliput TV. Baik. Apabila kata alam itu selain pada zat dan sifat, di sini bahajat dan mesti secara darurah kita kena kenal pula definisi apakah zat dan sifat. Ni ulama rahimahumullah ta'ala satu kerja sebagai menyambung dan pewaris yang menerima pesaka ya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah memperkenal kepada kita selaku umat awam. Sebab tu tidak ada ulama, tidak adalah kita. Tak dapat kita kenal lah. Sebab dia tinggal kepada kita dua, Quran, hadis. Taraktu fikum amrain. Aku telah tinggal pada kamu. Walhal dia masih hidup, tapi dia guna taraktu. Kalau kita pakai zahir kalimah mengaji sarah, taraka fi'il madhi. Taraktu. Kalau jumlah tu asal, telah tinggal aku. Telah macam mana dia masih hidup. Isyarat kata bila dia mati nanti, ni peninggalan dia. Macam muaris kita mati, ayah kita mati, apa peninggalan dia? Harta kekayaan dia, duit pitih dan sebagainya. Peninggalan rumah dia, apa semua sekali kenderaan, dia mati, dia tinggal tarikah peninggalan kita sebagai anak dan yang berhak waris, isteri ke anak dan ibu bapa sebagai warasah, yang menerima pesaka harta. Ada pun ulama yang menerima pesaka ilmu, yang menerima pesaka ilmu. Jadi apabila ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang warid, ia datang
daripada Nabi SAW, Quran yang dibaca, semua itu kita nak kenal satu kalimah. Masalah Rabb. Itu kita nak kenal apa Rabb. Ulama memberi huraian Rabb, apakah makna Rabb. Nah, bila sebut al-alami, ulama dalam nahwu membicarakan alami, mulhaq jamak zakat dia panggil. Nah, jamak daripada alam. Satu lafaz mufrad, lafaz yang menunjuk atas tunggal, iaitu alam. Lafaz jamak sini panggil mulhaq jamak. Kan nak panggil jamak tu dia ada syarat je. Ini nak mengaji nahwu lah. Nak panggil jamak dia ada syarat. Dia bila tak cukup syarat, dia tak panggil jamak. Masalah muslimin. Muslim seorang Islam. Bila ramai 3 hingga ke atas, muslimina. Bila hanya 2 orang, muslimaini. Orang mukmin, seorang orang mukmin, orang yang beriman, mukmin. Bila 2, mukminan, mukminain. Bila ramai 3 ke atas, mukminina wal mukminat kalau perempuan. Itu yang panggil jamak muzakkar, jamak muannas salim. Manakala alami nak sama dengan alimi, alim seorang yang pandai. Bila ramai alimina, beberapa orang yang pandai, itu jamak muzakkar namanya, salim. Manakala alami dia tak panggil jamak muzakkar kerana tak cukup syarat dia, maka panggil mulhaq. Hubungi dengan jamak muzakkar di segi cara amal dia. Orang kata rofak dengan waw, dia panggil begitu. Itu percaraan dalam ilmu nahwu saraf di sana. Baik. Walaupun begitu, untuk mudah senang, mana alami jamak daripada kata alam. Alam itu apa alam? Tadi definisi yang diberi oleh ulama tadi, ma siwallah, barang yang selain daripada Allah. Arti setiap yang ada selain daripada zat dan sifat Allah. Bila sebut zat sifat, seolah tertanya-tanya, apakah zat? Apa pula sifat? Situ mari tertanya-tanya pula. Maka ulama pula memberi definisi pula. Ta'rif pula. Zat ialah, bukan mudah untuk nak buat definisi kan. Bukan dia biasa nak buat definisi ni. Lagi pula bila buat dah satu takrif, dia ada apa pula, dia ada iktiraf, ada buat kritikan pula. Takrif ini tak jamak, takrif ini ghairu mani', ada kritikan kerana tu. Nak buat takrif dia kena menjadi ala takrif bil haddi, macam-macam pula dalam ilmu mantik panggil. Tu kata banyak kakak ilmu dalam agama kita ni deh. Baik. Apabila itu apakah takrif zat? Ulama bagi takrif zat, ma qama bi ghairihi, astagfirullah, ma qama bi nafsihi. Manakala sifat ma qama bi ghairihi, tu artinya ma barang. Maksud barang tu yang ada lah, barang yang ada. Qama bi ma qama bi nafsihi, yang berdiri ia dengan sendirinya. Itu panggil zat. Barang yang ada ataupun barang yang berdiri dengan sendirinya. Ambil arti dulu, pakai hurai. Manakala sifat ma qama bi ghairihi, barang yang berdiri ia dengan yang lain. Dengan lagu ni Melayu kita petani, dia buat perkataan ngan, ambil dah saja. Barang yang berdiri ia di yang lain. Dia dah. Asalnya dengan, terjemah dengan yang lain, ini di yang lain. Kita contoh selalu. Kita contoh barang yang depan kita ini. Macam ni kita agak contoh cawan ataupun gelas. Sini panggil gelas ke cawan? Gelas. Gelas, seperti gelas yang ada di dalamnya air. Baik. Maka dengan apabila kita faham definisi tadi, zat-zat itu ma qama bi nafsihi, barang yang berdiri dengan sendirinya.
Artinya barang yang ada macam gelas, yang ada dia tu berdiri dengan sendiri. Arti ada dia tidak bahasa menumpang di yang lain. Maka gelas masuk dalam tarikh zat. Lepas tu mana sifatnya? Baik, di gelas ini apa warnanya? Corak dia ni. Warna apa ni? Gelas ni warna apa ni? Warna? Apa? Tak nyata ni. Jernih. Jernih panggil jernih. Cerah, jernih. Cerah, jernih. Maka cerah, jernih ni masalah tarikh zat tadi ke masalah sifat? Masalah sifat. Adakah jernih dengan sendiri tidak diapa-apa? Tak ada. Demikian juga air yang ada di dalam gelas ini. Maka air yang ada dalam gelas nak panggil masalah zat ke sifat? Zat juga. Takut nak faham sifat kerana air di dalam gelas ni kata sifat. No. Air pun bawa diri juga. Ia boleh asing pada gelas ni. Kita curah upah pada gelas. Mana kata air juga masalah zat, barang yang berdiri dengan sendiri, juga diri gelas ni pun masuk dalam kata zat. Baik. Lepas tu nak tanya lagi, di air ni apa warnanya? Macam tadi juga, jernih. Kita tanya pula di segi rasa. Air ini apabila kita rasa, kita minum dia, apa rasanya? Rasanya tawar. Rasanya tawar. Tawar juga tu masalah zat ke sifat? Sifat. Kalau pula kita tak air ni kita buat tubik dalam peti sejuk. Maka air ni pula sejuk. Sejuk ni masuk dalam apa? Sifat. Tapi apakah beza antara tawar dengan sejuk? Sifat sama sifat. Perbezaannya, tawar itu yang kita dapat dengan zauk. Bila kita kecap, kita rasa tawar air. Ada sejuk itu kita dapat dengan mas, penjabat. Bila kita sentuh, penyentuh bila kita sentuh, sejuk air ini. Kalau kita rebus, sentuh, panas air ini. Arti sejuk dan panas juga sifat. Tapi kita dapat dengan panca indera, penjabat ataupun penyentuh. Adapun tawar, kalau masukkan gula rasanya manis, itu sifat juga. Kita dapat dengan panca indera, zauq, pekecap atau perasa. Pula sebelum pada kita nak minum, apabila kita nak minum, hala ke hidung, bau. Bau harum air ni. Maka bau tu juga daripada zat ke sifat? Sifat. Tapi bezanya dengan rasa tadi, bau ini kita dapat dengan panca indera syum, pencium. Jadi panggil panca indera yang 5 je. Adapun warna jernih tadi kita dapat dengan panca indera pelihat, iaitu basar. Jadi sifat jernih kita dapat dengan panca indera pelihat, basar. Rasanya tawar kita dapat dengan panca indera zauq. Sejuk atau panas air ini kita dapat dengan panca indera pejabat ataupun penyentuh. Itu salah satu daripada 4. Maka semuanya itu sifat. Kemudian sifat tu pula ia bahasa ada, dia panggil sifat wujudiyah. Tu nama istilah Usuluddin lagi, sifat ma'nan. Bila jamak sifat ma'ani. Jadi jernih air ini sifat ma'ani, rasa tawarnya pun sifat ma'ani. Apa lagi kata panas sejuk pun sifat ma'ani. Begitu juga gelas ini zat, di gelas ini rasanya sejuk, sifat ma'ani, warna pula jernih, sifat ma'ani. Kemudian nak tanya satu lagi,
Gelas ini kalau ditanya bentuknya, bentuk gelas ini bulat ke kepek ke persegi? Bentuk gelas ini bulat. Gak bulat dalam mengaji tadi, ngaji definisi tadi, masuk daripada zat ke sifat. Masuk dalam sifat. Bulat ini juga masuk dalam sifat. Tapi apa beza bulat gelas ini dengan jernih gelas? Sifat sama sifat. Perbezaannya ialah jernih gelas ini sifat ma'ani, sebab kita dapat dengan panca indera pelihat. Adapun bulat ini kita dapat dengan akal je, erti sahaja. Dipanggil amrun i'tibari. Dipanggil amrun i'tibari namanya. Kita mengaji satu, lepas tu waqis ala haza. Kita mengaji satu, qiyaslah. Fa'tabiru ya ulil absar. Tu guna qiyas tu. Bila kita pandai cergah kita tengok satu masalah, macam guru dia urai-urai satu masalah, dia buat beberapa soalan, balik buat di rumah esok atas. Kalau boleh selalu takut tak ada, balik dulu buat kerja di rumah. Saya panggilkan bang, buat di rumah esok atas mari. Ni macam ni, kita mengaji satu, tarik ialah kita cuba buat sendiri zat sifat. Tu makna zat sifat. Maka dia ada hurai tadi semata-mata zat sifat dan sedikit perbezaan sifat-sifat. Kemudian zat sifat tadi umumnya dan melengkapi sama ada zat itu yang baru dan juga zat yang qadim. Masalah ta'rif maqama bi nafsihi tadi. Arti zat Allah maqama bi nafsi. Zat makhluk juga maqama bi nafsi. Sifat Allah, sifat yang qadim pun maqama bi ghairi, juga sifat baru pun maqama bi ghairi. Itu semata-mata ta'rif zat dan sifat. Kemudian sekaligus bunyi sama zat Allah dengan zat makhluk. Ada, belum lagi nak beza, cuma nak memperkenalkan zat dan sifat dulu. Kemudian Allah itu nama bagi zat, bukan nama bagi sifat. Nampak? Sahabat kita ngaji Allah ismun lizatil wajibil wujud. Dia kata begitu. Ada katanya, apa beza antara Allah dengan Tuhan? Tak boleh nak beza. No. Apa beza antara Allah dengan Tuhan? Bezanya Allah itu nama bagi Tuhan tu lah. Supaya tanya, apa beza Muhammad dengan Nabi? Tak nak beza macam mana? Nama dia Muhammad itu. Nabi-Nabi ialah seorang insan uhya ila tarikh dia tu. Seorang manusia yang diwahyu oleh Allah Ta'ala dan disuruhkan mereka menyampaikan risalah kepada umat. Itu takrif Nabi, itu takrif Rasul. Bila Rasul itu umum lah, melengkapi segala Rasul itu. Namanya Rasul ke zaman, namanya Muhammad. Apa beza antara Nabi kita dengan Muhammad? Nabi itu zat yang bersifat dengan nubuah, panggil Nabi. Zat yang bersifat dengan jadi Rasul risalah, panggil Rasul. Nama apa Nabi dan Rasul itu? Namanya Muhammad. Begitulah. Apa beza antara Allah dan Tuhan? Tuhan tu zat yang bersifat dengan rububiyah, ketuhanan, itu panggil Rabb. Rabb alamin, namanya Allah. Sahabat dia ayat, Alhamdulillah, puji-puji itu hanya bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Dia Allah itu nama bagi Tuhan yang menjadikan sekalian alam itu. Apa alam tadi? Maka apabila sebuah alam, tak sunyilah daripada imma zat, imma sifat. Lepas tu dia kata tadi, alam tadi setiap ia ada selain daripada zat dan sifat Allah. Setiap ia ada selain daripada zat dan sifat Allah. Maka sini berhajat pada erti zat dan sifat. Itu takrif tadi. Apabila kita faham zat sifat sudah ada, melengkapi. Bila sebut zat, maqama bi nafsi, melengkapi sama ada zat Allah, zat makhluk.
Apabila kata sifat maqama bi ghairihi, melengkapi sama ada zat Allah atau sifat Allah juga sifat makhluk. Tetapi perbezaannya zat Allah itu qadim, zat makhluk tu baharu. Tu. Zat Allah bersifat dengan sedia. Sebab dia royak ayat huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tidak ayat dia, nama dia. Dia yang awal, yakni kembali pada dia yang dia sedia. Adapun makhluk yang baharu. Maka bila sebut qadim baharu, ada definisi dia pula. Ulama memberi takrif pula. Al-qadim ma la awwala lahu. Yang qadim yang sedia itu barang yang tidak ada permulaan baginya. Maka itu kena ke siapa? Tidak ada selain daripada zat dan sifat Allah je. Yang lain tak ada. Yang lain pada tu semua masuk dalam yang baharu. Apa yang baharu? Ulama beri pula takrif maujudun ba'da adami. Yang ada kemudian daripada tiada. Mana ada kita ni sebelumnya tak ada. Sebab tu adalah hadis sebut kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada satu riwayat kanallahu wa lam yakun syai'un qablahu. Ada Allah dan tidak ada selain daripadanya sesuatu pun. Sebelum Allah mengada, tidak ada sesuatu selainnya. Tu bahajak pada kita kena kerti situ. Lepas tu pula balik pada soalan tadi. Cuba ulas sekali lagi soalan pertama tadi. Yang pertama tadi, kita penyerahan dan pencerahan yang ini bagaimana hendak faham maksud yang dikatakan zat Allah dengan sifat Allah. Ia tidak bercerai dan ia tidak bersekutu. Sudah kita faham dah zat sifat tadi. Bila faham zat sifat, bagaimana kita nak faham zat Allah yang tidak bercerai? Tadi makna zat, makna sifat tu apa makna sifat tadi? Maqama bi ghairihi. Barang yang berdiri di yang lain. Tu panggil sifat. Dia panggil nafsiyah bagi sifat. Sebut kata sifat tu makna dia. Kalau tidak macam tu bukan sifat. Tu apa kata yang barang yang tidak berdiri dengan sendirinya. Barang yang berdiri di yang lain. Mustahil adanya sifat sendiri. Bukan makna sifat lah. Kalau kita contoh tengok apa nama ni makhluk. Boleh ke warna putih semata-mata tidak di apa-apa? Mustahil. Ma la yatasawwaru fil aqli wujudu. Sebab makna sifat dia, faham makna sifat tadi. Bila itu faham sini, fahamlah yang lain. Makna sifat tu barang yang berdiri di yang lain. Manakala Allah nama bagi zat. Zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat tu sifat. Bila Allah qadirun ay zatun muttasifatun bil qudrah. Tak panggil qadir kalau tidak ada sifat kudrat. Ini kita tak panggil yang jernih, tak panggil yang jernih ni kalau tidak bersifat dengan jernih. Kan? Ni kita pula ni tak panggil yang duduk. Kalau ada saudara kita tu cokong, tak panggil yang duduk. Sebab apa tak panggil duduk? Kerana ia tidak bersifat dengan duduk, tak panggil yang duduk. Macam kita ni, macam kita yang semua ni bersifat dengan duduk. Bila kita bersifat dengan duduk, duduk tu sifat. Yang duduk tu kena ke apa? Kena ke zat yang bersifat dengan duduk. Tu, itu beza. Melayu pun yang lain dengan duduk tu.
Duduk tu sifat. Bila kata yang duduk, suatu yang bersifat dengan duduk. Yang tu kena ke zat. Sebab tu ulama nahwu pula jadi takrif katakan isu wasa. Dia panggil kata ma dalla ala hadatsin wa sahibihi. Barang yang bersifat dengan hadas dan sahibnya. Kita ini sahib yang bersifat dengan duduk. Duduk tu sifat. Kita ini zat yang bersifat dengan duduk. Maka panggil yang duduk. Yang duduk. Sebab bersifat dengan duduk, baru panggil yang duduk. Allah bersifat dengan kudrat. Sebab itu Allah qadir. Maka Allah nama bagi zat. Zat tu yang bersifat dengan sifat kudrat. Kudrat tu sifat. Maka bila tanya, bolehkah atau sifat tu bercerai pada zat? Tak boleh, mustahil. Kerana kalau bercerai bukan dia sifat lah. Makna sifat tu dah yang berdiri di yang lain. Tu makna dia dah. Abang kena faham tak definisi dia tu. Nah. Ni macam di kain serban ni. Tak ada pun warna lain pada putih. Boleh kita nak kata yang hitam? Tak boleh. Kalau kata yang tak hitam boleh. Kain serban yang saya pakai ini, kalau kata hitam, tak boleh pasal tidak bersifat dengan hitam. Nak kata hijau, nak lain pada putih. Nak kata hijau ke merah, kan dia sebagai segala warna ke. Tak sah. Tapi kalau kata yang tak hitam, sah. Walaupun tak hijau pun masuk juga. Kita sebut satu. Kain yang dipakai ini, serban yang dipakai ini tak hitam. Iya. Bukan tak hitam saja, tak hijau pun iya, tak merah pun iya, tapi tak hitam sah. Tapi kalau kata hitam tak sah. Kerana tidak ada sifat hitamnya. Tak faham lagi? Ngaji siang hari ni. Kalau malam je gelap. No. Dalam keadaan cerah. Itulah zat sifat. Wimahir. Barulah kita tak diperdayakan dengan bertepat, tak bertepat. Itu dia. Apabila faham zat sifat, maka di situ kata zat tak bercerai dari apa? Sifat tak bercerai tangan daripada zat. Ya, bangsa sifat, dia panggil nafsiyah bagi sifat itu mesti begitu. Terkadang sifat dia panggil idhafat, dia panggil. Masalah, semasa kita katakanlah kita seorang lelaki, belum daripada kita punya isteri, panggil keadaan zaujiyah. Sini panggil apa? Zaujiyah nak jumpa apa sini? Keadaan suami isteri. Kalau kita di petani panggil berkelamin. Berpasangan. Kita nak ber lagi. Zaujiyah, berpasangan. Kalau kita belum ada isteri, lahir ke tak sifat zaujiyah? Tak lahir. Bila berkahwin, akad nikah, dia akad oleh wali atau wakilnya, diterima oleh si suami ataupun wakilnya, aku terimakan nikahnya. Mulai dari minit itulah, mulai pada saat itu bila katakanlah akad sudah sah, wali akad atau wakil wali imam sebagainya akad sudah sah, balik yang terima, aku terimakan nikahnya, semua yang mendengar macam mana? Sah. Bila sah, mulai di saat itu sabit satu sifat zaujiyah, berpasangan. Orang petani panggil berkelamin. Sama ada nak duduk tak kira lah. Nikah gantung ke, akad-akad nikah lagi ke Mesir saudara. Tak kira, panggil sabit dah zaujiyah. Segi syarak pun sabit, panggilan pun sabit. Hingga siapa sabit pada syarak, kalaunya mati salah seorang. Dalam keadaan gantung, nikah gantung, kahwin gantung, pergi Mesir. Mati keadaan si suami. Maka sabit kepada isteri boleh bersaka. Apa? Sebab subut sifat zaujiyah. Walaupun tak ada duduk akad nikah saja. Dan sabit pula iddah wafat 4 bulan 10 hari. Walaupun baru akad nikah saja. Tengok, dia panggil sifat datang lagi. Itu sifat baru datang, sifat arid. Tapi kalau kita belum kahwin, yang panggil sifat apa? Keadaan
bujang. Ni berbeza dengan kita petani. Tani tak panggil bujang. Dia tak panggil bujang. Orang yang belum berkahwin dia tak panggil bujang. Dia panggil bujang ni apabila berkahwin berlaku perceraian, baru panggil bujang. Tapi sini panggil janda pula kan? Tu berbeza tu. Tu beza lurah menyebabkan khilaf masalah. Nah. Beza lurah bahasa tu satu sebab daripada khilaf ulama di segi masalah. Itu dia. Kita di sana bila kata bujang, sebut jana dia tak faham. Apa jana? Orang bujang faham selalu. Orang bujang artinya kalau lelaki isteri bercerai ataupun meninggal isteri, begitu juga perempuan kalau isteri suami ditinggalkan dan sebagainya, baru panggil bujang. Tapi di sini tidak. Bujang ni maksud yang belum berkahwin panggil bujang. Tapi kalau dah berkahwin bercerai tak panggil bujang lah, panggil janda. Oh, 3. Ya. Laki duda. Laki Duda. laki panggil duda pula. Oh, bukan janda. Janda perempuan. Perempuan. Tengok tu, ada perbezaan pula. Apabila berlaku perceraian ataupun mati suaminya, bagi perempuan tu panggil duda. Janda. Kalau perempuan janda, lelaki duda. Oh, terdapat satu pula tu. Inilah dia. Ni ilmu. Sebab tu ulama dia sengaja untuk nak buat masalah, dia pergi ke hulu-hulu, ke darat-darat sama Arabi, didengar bahasa yang dicakap. Orang yang pera putar ke hulu darat, pera kami dia pergi sengaja bawa dengar bercakap, sengaja dengar syair-syair, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi yang mereka dia dengar, dia tulis ambil dia hafal ingat supaya ambil yang tu tafsir ayat Quran apabila musiki lurah-lurah Quran. Ni bahasa ni penting. Tapi nak bahasa asli, bahasa campuran tak ada. Bahasa asli. Sebab tu syair jahiliyah tu boleh dia ambil untuk tafsir tu. Apabila kamu dia ni panggil lagu cicang. Cicang tak ada dah. Jangan ambil lurah, nak ambil lurah ni capur lurah putih capur apa. Kita sana capur lurah. Jadi dia panggil ini tak boleh dijadikan rojakan lah. Kerana dah capur. Ini bagus ni. Kita sana tidak ada. Luar petani kita dua aja. Seorang diri belum kahwin yang sudah kahwin. Apabila belum kahwin panggil duk sara. Dia panggil itu. Masih berseorangan. Kita jadi bahasa surat. Masih berseorangan. Dah kahwin belum? Mana masih berseorangan lah. Ya begitu. Dia tak panggil masih bujang, tak panggil bujang. Apa bujang aku tak pernah kahwin lagi. Jadi bahasa petani macam tu. Apabila berkahwin berlaku bercerai, tu panggil bujang. Dan mutlak. Apa mutlak? Sama ada lelakinya dan perempuannya. Itu mutlak. Ada pun sini tak, bukan mutlak. Apabila sudah bercerai, perempuan panggil janda, manakala lelaki panggil duda. Oh, Masya Allah. Itu dia. Dia panggil? Teruna ada. Dara saja. Anak dara tu kalau kita sana panggil anak dara pada perempuan. Kalau lelaki teruna, anak teruna. Tu dia. Teruna panggil juga sana. Tapi orang kita sana panggil anak teruna tu ketika nak bersanding. Tu panggil anak tuna. Itu tak menyerah lah. Anak tuna dia panggil gitu. Teruna tu lah. Dia buat roh jadi anak tuna. Ini bahasa-bahasa ni satu ilmu. Baik, kita kembali pada asal percaraan kita tadi, iaitu kembali kepada asal zat sifat. Sudah pun kita faham, ulangi sekali lagi, zat maqama bi nafsihi, manakala sifat maqama bi ghairihi. Sama ada zat itu qadim, zat Allah, maksudnya kata maqama bi nafsihi, juga zat baru, zat makhluk. Dan sifat tadi supaya juga sama ada sifat yang qadim, dia baru, maqama bi ghairihi. Lepas tu perbezaan di antara zat Allah, zat makhluk. Zat Allah qadim, zat makhluk dia sifat makhluk hadis yang baru. Apa pula tarikh qadim? Ma la awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Barang yang tidak ada permulaan baginya. Itu panggil qadim. Manakala hadis maujudun ba'da adami. Yang baru yang ada kemudian daripada tiada. Itu perbezaan. Manakala
zat yang baru ini zat panggil tambah satu nama pula. Manakala zat baru tambah pula satu nama istilah panggil jirim. Tu dia. Tak panggil jirim. Mana kata zat baru ini bila zat yang baru zat lagi jirim. Manakala zat Allah zat sahaja, tak boleh dipanggilkan jirim. Itu perbezaan. Itu sebab dia katakan zat Allah itu zat yang tidak berjirim, manakala zat baru zat yang berjirim. Sini bahajat pula kena faham apa jirim. Ulama beri takrif pula, ma tahayyaza bi nafsihi. Halih sikit pada hak dulu zat tu maqamah. Manakala jirim ma tahayyaza bi nafsihi. Barang yang bertempat dengan sendirinya. Manakala sifat ma tahayyaza bi ghairihi. Tengok berbeza dengan qama dengan tahayyaza tu umum khusus. Zat umum, jirim khusus. Tiap-tiap barang yang ada berdiri dengan sendiri panggil zat. Manakala jirim zat hak berdiri dengan sendiri tadi dia bertempat. Tu panggil jirim. Macam gelas tadi. Tadi dah cakap zat sifat. Kemudian boleh kita tambahlah. Gelas ini zat tak kala dia ni baru bertempat, tambah nama zat lagi jirimnya gelas ini. Sifat yang baru, sifat yang bahasa ada tadi, manakala sifat baru, sifat bahasa ada tadi panggil sifat ma'ani, lagi pula dia panggil kata Arab, tambah nama sikit lagi. Ma tahayyaza bi ghairihi. Bila bahasa ada panggil Arab. Arti dalam bercara kita tadi gelas zat lagi jirim. Sifat-sifat gelas yang tersebut tadi kalau katalah warna jernih dia, tak kala sifat bahasa ada panggil sifat makna, lagi pula panggil Arab. Begitu juga air yang kita misal tadi adalah gelas ini, tak kala rasanya tawar, ke sifat lagi Arab. Di pada satu lagi, tadi kita sebut masalah bulat. Bentuk gelas ni ditanya tadi bulat. Maka bulat tadi boleh panggil sifat? Ya, sifat. Boleh panggil tak sifat makna? Tak boleh. Pasal nak panggil sifat makna, sifat ia bahasa ada. Bulat ini bahasa erti saja. Bila begitu tak boleh panggil Arab. Panggil sifat yang baru saja. Itu orang panggil alat-alat perkakah untuk kita nak kenal makhluk. Bila kenal makhluk, kenal Allah. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Kena kenal dulu. Kenal diri, kenal makhluk. Kenal tak? Kerana Allah bersalah bagi segala makhluk. Nak zat, hak yang bertepat, tu panggil zat lagi jirim. Bila zat yang tak bertepat, itu zat saja. Zat Allah. Sampai kita boleh kata Allah bertepat. Tuhan. Sampai kita kata ma qadarullah haqqa qadri. Tak kenal mereka itu akan Allah sebenar-benar kenal. Tak kenal sebenar-benar kenal. Baik dia kata bertepat. Sebab yang bertepat tadi zat yang bertepat, zat baru. Ialah jirim dia panggil. Zat yang berjirim itu bertepat. Sebab makna zat maqama bi nafsi, terbenar zat Allah, zat makhluk. Manakala sekali lagi manakala jirim apa yang ada bertepat dengan cara bawa diri, itu panggil jirim. Maka zat baru bertepat, pakai zat lagi jirim. Adapun zat Allah tak tepat, zat saja, tak boleh panggil jirim. Hati-hati untuk ulama suruh dihurai tu. Apabila timbul kekeliruan dia hurai. Itu dia buat definisi, dia buat apa untuk nak memperkenalkan supaya kita tak gelincir. Begitulah ulama fiqh dia dah ajar takrif solat apa. Kalau Quran kata aqimus solat, mendirilah kamu ke solat. Nabi tak ada ayat takrif, tak ada buat takrif. Cuma dia ajar kaifiat, idza qumta ila solat fakabbir.
Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Thumma rfa' ra'saka hatta tatma'inna hatta ta'tadila. Thumma masjud hatta tatma'inna sajida ila. Adik. Ulama perhati situ, maka dia buat definisi. Apa salah? Karena asal pada asal lughah, salah bermakna doa bil khair. Salah yang mana doa minta. Itu salah pada lughah. Di segi bahasa, salah artinya berdoa, meminta. Dan minta dengan kebaikan itu salah. Allah perintah suruh salah, berdoa cukup. Tapi mendiri boleh kamu ke salah. Apa mendiri ke salah? Nabi SAW mentafsirkan ijma' dalam ayat tadi dengan kata iza qumta ila salah fakabir. Kena ada ucap keagungan Allah. Maka khilaf pula tu. Jumhur kata mesti berlafaz Allahu akbar. Itu panggil takbir. Walaupun mazhab Hanafi cukup dengan kalimah yang membesarkan Allah. Allah kabir, Allah azim. Tapi nak nyata ada takbir. Lalu tu ulama berhati daripada hadis, dia buat takrif, buat definisi. Solah itu ialah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Tu baik takrif dah. Solah itu beberapa bacaan yang tertentu dan perbuatan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahinya dengan salam. Tu takrif dia. Kerana dia hurai pula lah. Apa aqwal maksud termasuk baca Fatihah, masuk takbir, baca Fatihah, baca tahiyat, lafaz yang maklum, selawat dan salam. Tu baik mari rukun qauli. Wa af'alun makhsusah, perbuatan yang maklum. Ya. Berdiri, betul. Rokok, tunduk, bangun pula, akad pula, betul pula, balik kepada tempat asal. Kemudian sujud. Ini perbuatan yang maklum. Mulai dengan takbir, Allah Akbar. Sampai kalau hidup diri cakap, tak ada kata apa. Jadi tak solat. Tak ada kecuali orang bisu, kelu. Dengan isyarat. Makna dia macam tu. Maksudnya, walaupun setengah jam duduk diri, tak ada kata apa pun. Masuk lepas yang solat dah? Tidak. Sebab kena mulai dengan takbir. Kemudian mulai sudahi dengan salam. Kalau kita semayang, bangun pergi dengan tak salam. Jadi ke tak semayang? Tak jadi pakai rusak kita telah semayang. Malaikat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi cukup niat keluar, bangun pergi. Tengok tu. Baca tahiyat. Niat keluar pada salat, bangun pergi. Ingat cakap-cakap lagi. Sudah bagi dia. Tapi nak belajar malah lah. Hanya buat tiru-tiru main. Mengaji sekerat tiru selalu. Jangan. Kita tak tahu jalan mana boleh kita nak pergi kan. Tahu sekerat je pergi siapa. Tak tahu nak pergi ke mana pula ni. Cuma nak ayat kata, begitulah khilaf-khilaf ulama' rahmat bagi kita. Itu dia.